Ini bab berhubung dengan hadiah-hadiah yang diberikan kepada pemerintah. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Muaz bin Jabal, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghantar saya ke Yaman. Apabila saya bergerak berjalan, telah pergi, arsala fi athari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar seseorang di belakang saya. Faruditu lagu, saya pun kembali. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, tahukah kamu kenapa aku menghantar seseorang kepada kamu? Janganlah sesekali kamu mengambil sesuatu tanpa izinku, kerana itu adalah ghulul, pengkhianatan. Sesungguhnya sesiapa yang khianat, dia akan membawa dengan apa yang telah dia khianati itu pada hari kiamat. Sebab itulah aku panggil engkau, maka hendaklah kamu terus melaksanakan tugas engkau. Pergilah engkau menunaikan tugas engkau. Di dalam bab ini diriwayatkan daripada Adi bin Amirah, Buraidah, Mustawrid bin Shaddad, Abi Humaid dan Ibni Umar. Hadis Mu'adz adalah hadis gharib. Dalam nuskah yang lain, hadisun hasanun gharib la na'rifu, kita hanya mengetahui melalui jalan ini sahaja, melalui hadis Usamah daripada Daud Al-Audi. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan bab berhubung dengan ar-rashi wal murtashi fil hukmi, dalam keputusan hakim, dalam keputusan hukum. Ini bab berhubung dengan ar-rashi wal murtashi fil hukmi. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, mendoakan jauh rahmat Allah Taala kepada ar-rashi, orang yang memberi rasuah dan orang yang mengambil rasuah fil hukmi, yakni pada keputusan hakim. Di dalam bab ini diriwayatkan daripada Allah bin Amr, Aisyah, Ibnu Hadidah dan Ummu Salamah. Hadis Abi Hurairah adalah hadis hasan sahih. Lebih tepatnya hadis Abu Hurairah adalah hadis hasan. Ini hasan saja tanpa ada sahih. Wa qad ruwiya hadzal hadis an Abi Salamah ibni Abdurrahman an Abdullah bin Amr daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga diriwayatkan daripada Abu Salamah daripada ayahnya, yakni Abdurrahman bin Auf, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi itu tidak sahih. Aku mendengar Abdullah bin Abdurrahman berkata, hadis Abu Salamah daripada Abdullah bin Amr daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hak paling baik. Hak paling baik dalam bab ini dan paling sahih. Lepas tu hadis satu lagi sama makna juga. Ini bab berhubung dengan menerima hadiah dan menerima jemputan orang ajak makan. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau aku dihadiahkan kaki kambing, aku terima juga. Kalau dihadiahkan kepadaku kaki kambing, aku terima, aku menerimanya. Dan kalau aku dihadiahkan, kalau aku dijemput untuk makan kaki kambing, aku terima juga. Di dalam bab ini diriwayatkan daripada Ali, Aisyah, Mughirah bin Syu'bah, Salman, Muawiyah bin Haidah, Abdurrahman bin Alqamah. Hadis Anas adalah hadis hasan sahih.
Ini bab berhubung dengan larangan keras kepada orang yang diputuskan untuknya, mana orang yang dimenangkan dalam kes dengan dia mendapat sesuatu padahal itu laisa lahu, maka dia tidak boleh mengambilnya. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Ummu Salamah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya engkau takhtasimuna ilayya, engkau mengangkat kes kepada aku. Mana aku mengendalikan kes di antara kamu, aku sebagai hakim mengendalikan kes di kalangan kamu, dan sebenarnya aku hanyalah manusia. Boleh jadi sebahagian daripada kamu itu pintar dengan hujahnya dari yang lain, maka sekiranya aku memutuskan, yakni aku memenangkan dalam pengadilan itu kepada salah seorang daripada kamu dengan sesuatu yang mana itu hak saudaranya, jadi bukan hak diri dia, maka sebenarnya aku telah memotong untuknya satu potongan daripada api neraka. Maka janganlah dia mengambil darinya itu walaupun sedikit. Di dalam bab ini diriwayatkan daripada Abu Hurairah dan Aisyah, hadis Ummu Salamah adalah hadis hasan sahih. Bab yang pertama berkenaan dengan menerima hadiah. Menerima hadiah, mana pemerintah. Jadi hadis ni itu Nabi SAW hantar Muaz bin Jabal ke Yaman. Sebelum pada ni ada dah Nabi SAW hantar Muaz ke Yaman untuk jadi hakim, qadi. Nabi tanya, lagu mana engkau membuat keputusan? Itu maknanya cara lagu mana Muaz itu memutuskan hukum. Hal ini sebagai peringatan kepada Muaz, bila dia jadi gubernur di sana, dia sekali dengan gubernur tu dia hakim. Dia hakim. Mana dua kerja, setidak-tidaknya dua kerja dalam satu masa, menjadi gubernur pemerintah dan juga menjadi hakim. Jadi hal ini pesanan kepada dia sebagai seorang ketua negara, ketua gubernur. Mana Nabi SAW kata, janganlah kamu mengambil sesuatu pun tanpa izin aku. Mana kena ayak. Kena ayak. Mana dia sebagai ketua gubernur di bawah Rasulullah SAW, mana Nabi SAW ni sebagai ketua negara Islam pada waktu tu. Di Yaman ni salah satu daripada jajahan takluk, jajahan takluk kerajaan Madinah. Jadi Muaz bin Jabal ni dia adalah gubernur ataupun wakil daripada Nabi. Jadi Nabi pesan kepada dia, tak boleh ambil satu pun harta tanpa izin aku. Mana tak boleh bertindak sewenang-wenangnya atas harta. Sebab itu ghulul juga, termasuk dalam bab ghulul. Asal makna ghulul ni, mana sebelum pembahagian harta rapasan ataupun harta ghanimah itu belum dibahagikan kepada tentera-tentera, tiba-tiba ada sudah diambil dah bahagia tu, walaupun dia layak dapat harta ghanimah. Mana-mana hak pergi perang tu boleh berlaku, tetapi dia cepat nak gaduh nak dapatkan harta tu, maka itu dipanggil ghulul, khianat. Tak boleh. Mana walaupun memang dah ada nama kita, ada nama kita dalam senarai tentera hak pergi perang, sebab hak tentera pergi perang ni dia ada senarai nama dia, uktutibtu, mana aku ditulis nama dalam tentera Rasulullah SAW, ada nama. Jadi walaupun orang itu ada nama dalam tentera dan benar dalam peperangan, maka berhak mendapat ghanimah, dia tak boleh ambil lagi ghanimah melainkan setelah dibahagikan. Banyaklah kita jumpa hadis-hadis yang mana orang itu disebutkan oleh Nabi SAW, dia ni walaupun perang mati syahid, Nabi kata dia ahli neraka. Jadi sahabat heran, sebab apa? Sebab dia ambil kain selimut. Dia ambil kain selimut hak harta rampasan perang sebelum dibahagikan. Jadi kita kata dapat aku kain selimut je, dapat aku kain selimut pun tak boleh.
Itu maknanya dari segi ketulusan. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ajar dalam harta ghanimah ni kena beringat. Tak boleh ambil sebelum dibahagikan. Maknanya Nabi kata jangan kamu ambil sesuatu harta daripada hasil pendapatan negeri Yaman tu, melainkan kena beritahu kepada aku. Tak boleh. Walaupun dia benar situ pun tak boleh. Dia kena mendapat keizinan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ambil juga itu hulul. Mana ambil harta rampasan perai sebelum dibahagikan. Itu namanya khianat. Jadi sesiapa yang khianat, wa man yaghlul, sesiapa yang ambil harta rampasan perai, dia akan bawa itulah. Dia akan bawa tu. Bawa tu di hari akhirat dengan hak tu dia pikul tu. Jadi orang boleh tahulah. Ni barang perai dia ambil. Cuma barang tu tidak sebesar atas dunia lah, lebih besar lagi. Mana sebagai beban ni. Beban. Mana kira-kira ni nak suruh siapa? Mana ni nak suruh siapa ni? Mana bawa kiamat tu di hari akhirat tu. Dia pikul, maknanya nak pergi mana? Gak pada waktu tu siapa pun tak ada nak dah. Benda tu tak ada guna dah. Nak bagi, nak kembali ke hak siapa? Sebab kalau kata atas satu barang, kita kata barang tu nilai berapa ribu. Jadi hak berhak tu ada berapa nama? Kalau kata 10 orang atas satu barang tu, ada 10 orang. Mana dia nak cari tu? Nak pergi ke askar tu, askar ni. Nak cari pada hari kiamat. Dalam keadaan orang ramai, dalam keadaan seksanya, panahnya, nak cari siapa dia hak berhak, payah. Jadi sesalah. Sangat malas, rugi. Ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Hak dia curi daripada harta ghanimah itu, dia akan bawa daripada hari kiamat. Lihaza, sebab itulah aku panggil pada kamu, pesan. Aku ingat. Mana peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pekerja dia ataupun menteri dia, mana kena beringat. Jadi pergilah buat kerja dengan ingat pesanan ni. Jadi tak boleh lah. Jadi hadis ni dia Nabi sallallahu alaihi wasallam petik ayat Al-Quran, bubuh dalam hadis. Wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Ini satu ayat daripada surah Ali Imran. Dalam juzuk ayat keempat. Boleh carilah. Ni mana petik ayat Quran campur dalam percakapan kita, dalam balaghah, dalam ilmu badi' dipanggil iqtibas. Mana ayat kita tu jadi comel kalau kita ambil Al-Quran masuk dalam ayat kita. Pada Nabi sini ambil ayat Quran masuk dalam percakapan dia. Mana kalau kita ambil hadis Nabi ataupun ambil ayat Quran masuk dalam percakapan kita. Kalau orang tulis insya' dibubuhlah. Begitu juga mana-mana kalam yang fasih boleh juga. Lebih-lebih lagi lah. Jadi hadiah ni maknanya nak dapat hadiah ni dah, mana kena tanya Nabi. Maknanya bila tanya Nabi ni mana tak boleh lah masuk akaun peribadi, tentu sekali tak boleh. Mana benda ni benda hak rakyat. Dia tak boleh masuk. Walaupun kita tahu benar tu dia menguasai negeri tu, dia tak boleh sebab harta ni harta awak. Tak boleh nak ambil dulu. Transit sementara kau tak boleh. Dia kena dapat keizinan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tu sebab ketua negara pada waktu tu kena mesyuarat dengan Nabi. Kalau tidak dia dipanggil ghulul. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, seperti yang dinukilkan oleh Maulana Murad Furi di sini, la alfayanna ahadakum yaji'u yaumal qiyamah ala raqabatihi ba'irun lahu rugha'u.
Jangan sekali aku terserempak dengan salah seorang daripada kamu ni wak mari pada hari kiamat atas leher dia tu ada uta. Mana cek lah. Mana orang waktu wak lari uta tu lah dia pikul pada hari kiamat. Mana orang boleh tahu dia ni curi harta ghanimah. Mana umum belaka lah. Mana kalau orang tu tak bayar zakat lagu tu juga. Mana kambing dia tu lah akan sedok dia. Akan tanduk dia. Orang boleh nampak, boleh tahu lah ni muamalat dia di dunia dulu tak bayar zakat. Hak khianat harta rakyat pun lagu ni juga hukumnya Allah SWT di hari akhirat beban kepada dia akan pikul. Ini peringatan kepada umarak, pada pemimpin mana tak boleh dia pecah amanah. Kemudian hadis ni dari segi sanad dia iaitu Daud bin Yazid al-Audi. Hadis ni dalam setengah nuskah dia kata hadis gharib, tapi dalam nuskah lain kata hasan gharib. Jadi hadis ni mari melalui Abi Usamah daripada Daud al-Audi. Daud al-Audi ni mengikut yang disebutkan oleh Imam Ahmad, beliau adalah seorang yang dhaif hadis, lemah hadis dia. Mana dari segi ingatan dia lemah lah. Begitu juga kata Abu Daud dhaif. Cuma Ibnu Adi dia perincikan lagi. Kata dia lam ara lahu hadisan munkara jawazal hadda idza rawa anhu thiqatun wa in kana laysa biqawiyyin fil hadis fa innahu yuktabu hadithuhu yuqbal idza rawa anhu thiqatun. Jadi kata Ibnu Adi, aku tidak nampaklah hadis dia ni ada masalah. Ada pertentangan dengan hadis orang lain sehingga bercanggah. Apabila ada orang yang siqah yang riwayat daripada dia. Kalau ada orang ambil riwayat daripada tu siqah tak ada masalah lah. Walaupun dia sendiri tu dari segi hadis dia tak kuat. Mana kita kena faham laisa biqawiyyin fil hadis, maknanya ulama pertikaikan dia tu dari sudut dhabab, dari sudut ingatan, tidak dari sudut adalah. Mana dia orang juruh cuma ingatan dia lemah. Jadi hadis dia ni boleh ditulis. Cuma tak boleh nak buat hujah lah. Boleh ditulis, maknanya boleh sifat cadar-cadar untuk mutabaah, sebagai syawahid, sebagai iktibar, nak buat sokongan. Dan diterima hadis dia itu bila mana ambil riwayat itu adalah orang yang siqah. Kemudian Imam Tirmizi sebut wafil bab ini kita sebut sudahlah, kalau nak sebut sasa tu banyak. Itu riwayat daripada Adi bin Amirah. Itu hadis riwayat Muslim. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ista'malhu minkum ala amalin fakatamana mikhyatan fama fawqahu kana ghululan ya'ti bihi yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang kami lantik dia sebagai pekerja, sebagai amil atas satu amalan, fakatamana, lalu dia susuk sembunyikan daripada kita, mana dia tak lapor pada kita, hal ni hak boleh, hal ni hak boleh, maka pada hari kiamat mikhyatan, walaupun mikhyat, walaupun benda, walaupun jarum sahaja,
atau benda lebih pada tu lagi, itu adalah ghulul yang dia bawa pada hari kiamat. Mana berat pada dia tu. Jadi walaupun benda ni mari dalam bentuk hadiah, sebab apa? Sebab takut orang mari ni bukan hadiah, tapi rasuah. Sebab antara hadiah dengan rasuah ni, dari segi surah, bentuk, rupa tu tak ada beza, cuma kosak niat masing-masing. Niat pemberi tu tadi. Jadi kalau dia niat tu, makna niat dia nak suruh hakim itu berubah keputusan dia, maka itu orang panggil rasuah. Tu tak pernah nanti kita perincikan. Jadi maknanya sebagai seorang ketua, dia tak boleh mudah terima hadiah daripada rakyat dia. Kalau kata hakim, lebih-lebih lagi lah. Ini bab berhubung dengan orang yang memberi rasuah, penyogok, dan orang yang menerima sogokkan. Fil hukmi, mana hal ini secara khusus pada keputusan hakim. Sebab rasuah ni dia boleh pergi belakang, bukan kata dalam bab hukum saja, bukan dalam bab keputusan hakim saja, dalam bab lain-lain pun masuk juga. Orang tak boleh bayar sama, dia bayar lalu ke polis. Tu walaupun tidak fil hukmi, tidak dari segi keputusan hakim, maka tak boleh juga. Jadi hukum di sini, fil hukmi ni kita kena maklumlah maksud hukum di sini, mana keputusan hakim di mahkamah. Sebab dulu kita sebut dah makna hukum ni jamak dia ahkam. Muka kitab kita ni Kitabul Ahkam. Hukum ni ada banyak makna. Dah hukum hak 5 tu khitabus syar'i, khitab daripada Allah Taala, titah perintah dia ataupun mesej daripada Allah SWT dalam bentuk hak kita kena buat, hak kita kena jauhi, hak ada pilihan kepada kita. Hak kita panggil hak kena buat tu wajib ataupun sunat, hak kena tinggal tu haram dan makruh. Hak pilihan kepada kita tu itu harus. Satu lagi makna hukum ni, mana pemerintahan. Pemerintahan. Dan satu lagi hukum ni lebih khusus lagi, iaitu hukum mahkamah tu lah. Jadi rasuah ni segala bidang tak boleh. Segala macam bidang tak boleh. Lebih-lebih lagi hak bab hukum ni tak boleh juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberi rasuah dan orang yang makan rasuah fil hukmi. Maknanya orang hak bawa kes kepada hakim, dan hakim tu hak terima. Hak terima. Ataupun kita kata kadang-kadang ada juga di antara pendakwa raya dengan peguam bela. Dia pakak dua tu. Dia kata kes ni biar kahwin benar lah, kahwin bi kau lembok. Jadi berlaku. Supaya orang apa judi dengan bola sepak lah. Dia wak kalah. Dia kalah tapi dia boleh duit. Jadi boleh jadi ar-rashi ni boleh jadi tertuduh dia suap kepada hakim, boleh jadi juga. Ataupun pendakwa dia suap kepada peguam bela, boleh jadi berlaku. Jadi kalau kata beri kepada hakim, maknanya beri sesuatu kepada hakim yang mana itu boleh menjejaskan keputusan hakim. Jadi hakim tu tak boleh nak mikir dah. Dah kita boleh hak ni, dah. Kita jaga dia. Ataupun jadi hukum itu ringan. Jadi sepatutnya hukum itu kena berat, tapi oleh kerana orang ni dia ada budi, kira-kiranya budi, tidak budi pun itu rasuah. Maka dia peringatkan keputusan. Jadi dia buat keputusan tu, hakim tu sudah berubah keputusan sebab apa? Sebab dia mengambil kira kepentingan orang yang beri rasuah pada dia. Jadi ini termasuk dalam dosa-dosa besar. Jadi bukan main-main ni memberi rasuah ni. Termasuk dalam dosa-dosa besar tu, utamanya hak bab melibatkan kes mahkamah.
Sebab apa kita boleh share ni? Sebab dalam hadis ni sebut la'ana Nabi, la'ana Rasulullah. Jadi mengikut kaedah ulama'nya, kalau dalam hadis tu disebutkan la'ana Allah Ta'ala, share lah perbuatan hak mari, perbuatan ia dilaknat oleh Nabi SAW ataupun pelakunya itu dilaknat oleh Nabi SAW, maka perbuatan tersebut adalah termasuk dalam bab dosa-dosa besar. Berkenaan dengan hadiah ni, moga-moga antara rasuah dengan hadiah ni dia lebih kurang serupa je, cuma qasak tu maka ulama menyebut apa yang diterima oleh seorang hakim qadi, dia ada 4 bentuk dia boleh terima. Dia ada orang bui pada dia tu, dia tak lari daripada 4 bentuk. Yang pertama, orang bui hadiah pada dia. Orang bui hadiah kepada dia, bui hadiah ni ada perincian. Orang bui hadiah, orang bui rasuah, orang bui upah, dia ada gaji. Jadi 4 perkara. Mana orang orang seorang qadi, sepanjang kerja dia sebagai qadi ni, akan ada kepada dia ni 4 jenis harta orang bui kepada dia, sama ada dalam bentuk rasuah, hadiah, upah ataupun gaji dia. Kalau kata rasuah tadi, kalau kata rasuah tadi maknanya pemberian yang mana diberikan kepada hakim tadi yang mana akan mengubah, dia panggil istimalatul qadi, mana itu menyebabkan qadi ni tak jalan tak betul dah, condong dah. Dia condong kepada pemberi rasuah kepada dia. Jadi rasuah ni haram lah, haram. Jadi hak Nabi SAW haram rasuah ni sebab orang yang berhak mendapat hak tidak dapat. Tuan punya hak tidak dapat hak. Orang yang tidak bersalah jadi bersalah. Kita kata seorang tu dijatuhkan hukuman bunuh. Tak, dijatuhkan hukuman bunuh. Dia tidak bersalah, tetapi oleh kerana pembunuh sebenar tu dia telah bayar dah kepada hakim, tak, dia selamat. Jadi kawannya tidak bersalah, dihukum mati bunuh. Hak bui rasuah tadi, hak pembunuh tadi selamat. Pembunuh tu tadi dalam keadaan berkeliaran lagi dalam masyarakat. Maknanya keselamatan ataupun keamanan yang akan terjejah. Itu besar akibat dia. Orang hak bersalah lepas, orang tidak bersalah dihukum. Sebab itulah rasuah ni haram. Jadi orang tu cuba mendapatkan sesuatu yang bukan hak dia. Itu rasuah. Cuma ada juga ulama kata kalau kita rasuah ni dah, ni hak rasuah umum. Ni hak rasuah umum, tidak kata rasuah di mahkamah. Kalau kata orang tu cuba nak mendapatkan hak dia, mana dia dianiaya, cuma dia tidak akan dapat melainkan dia bayar kepada pihak tertentu. Mana ini kata barang dia dirampas oleh KJL. Benda tak ada gapo tapi KJL rampas. Jadi dia waktu ambil barang dia tu, kita kata pihak kastel pegang barang dia, benda tak ada gapo. Kastel sipai barang dia tu, jadi dia nak dapatkan hak dia, dia bayar. Itu maknanya dia dalam keadaan dizalimi. Kata sebahagian ulama, tak apa, dikecualikan, tidak dosa. Tetapi bagi Syaukani, ulama ahli hadis, dia kata mana mukhassih dia ni untuk boleh kecualikan. Kata dia dalam apa jua bentuk pun secara mutlak tak boleh, tidak boleh berlaku rasuah meskipun kita berhak atas benda tu, kita dizalimi. Sebab kalau kita nak kira kita dizalimi, banyak juga kadang-kadang kita di mahkamah oleh kerana
pihak dia tu sedap berujuh, kita tak benar. Jadi kita terima putusan itu. Jadi kita kena ingat ada akhirat. Jadi bagi dia, apa jua bentuk rasuah ni tetap tak boleh. Meskipun kita nak mendapatkan hak kita, meskipun kita dizalimi. Jadi rasuah tidak dibenarkan. Kepada hakim lebih-lebih lagi. Yang kedua, hadiah ni. Seorang hakim menerima hadiah, lagu mana hukum dia? Ada berapa keadaan. Keadaan pertama, hadiah tu dia terima dah sebelum daripada dia jadi hakim, memang orang beri hadiah pada dia. Jadi ulama kata tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab sudah menjadi kebiasaan orang beri ke dia. Sebelum jadi hakim. Maknanya berterusan memberi hadiah kepada dia, lepas pada itu dibenarkan. Kemudian keadaan yang kedua, iaitu setelah dia pegang jawatan hakim, lagu mana hukum dia. Ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama makruh. Kalau orang hak bui itu tak ada apa-apa hubungan dengan dia, mana tak ada kes dengan dia, itu makruh. Mana hak jembui ni maknanya salah seorang daripada orang biasalah, orang biasa beri hadiah pada dia, situ makruh. Makruh dia terima. Tetapi kalau orang tu ada kes di mahkamah, mana hakim tadi dia periksa latar belakang orang. Orang beri kepada dia hadiah ni ada kes. Rupanya ada kes, ada masalah. Jadi tak boleh. Tak boleh dia terima, haram terima hadiah tu. Sebab itu walaupun dalam bentuk surah, dalam rupa dia tu hadiah, tapi sebenarnya rasuah. Sebab orang ni latar belakang dia ada kesalahan. Mana dia terlibat, mana hakim ni kuku mana satu hari nanti dia akan kendalikan kes orang ni. Jadi dia tidak dibenarkan. Kalau tak ada kena-mengena pun makruh. Tetapi kalau keadaan satu lagi, anak beranak dia. Jadi anak beranak dia beri hadiah, jadi tak okeylah, tak boleh. Mana kita kata orang dia ada kebun durian, beri durian pada dia, itu tak ada kita kata tuhmah. Maknanya tuduhan, orang akan buat tuduhan mana dia ni tak boleh nak dipercayai di mahkamah sebab dia suka menerima hadiah, maka itu tak kena. Tak boleh. Sebab apa? Sebab hak beri itu anak beranak dia. Sebab tak ada tuhmah tu, sebab pemberi itu atas dasar zawil qurba, anak beranak. Orang nak biasalah anak beranak ni. Jadi tak okeylah. Sementara kau jadi hakim tak boleh terima langsung. Jadi hak ni dikecualikan. Kalau pemberi itu daripada anak beranak dia. Sebab itulah dalam bab ni kalau orang tu ulama wa asas pembahagian sebelum dan selepas menerima jawatan ni, sebelum dia terima dan selepas dia terima jawatan ni, penentuan boleh terima hadiah tak hadiah ni dia berdasar pada hadis Nabi juga. Ada orang tu diberi tugas oleh Nabi pungut zakat ya. Orang tu, dia kata dia bawa zakat pada Nabi, dia kata ni hak ni hak bahagia ni zakat hak saya kutip dia ayat pada Nabi. Hak ni bahagia orang hadiah pada saya. Dia ayat pada Nabi, dia ayat pada Nabi. Mana integriti dia tu, dia ayat pada Nabi, ni hak orang hadiah pada saya. Nabi kata, halla qa'ada fi baiti ummihi au baiti akhi au baiti abihi. Bapa dia tak duduk rumah dia nya. Bapa dia tak duduk rumah dia nya, pas nanti tunggu. Orang nak beri hadiah ke dia ke tidak? Maknanya dia boleh hadiah ni sebab dia ada jawatan tu tadi. Kalau dia tak ada jawatan tadi, tak ada siapa pun pandai dia, tak ada siapa pun nak beri hadiah pada dia. Maknanya orang tu menerima hadiah setelah mendapat jawatan, itu tuhmah. Keraguan kepada diri dia tu. Kalau duduk rumah dia, siapa dia nak beri? Tak ada siapa nak beri. Sebab itulah Nabi kata, bapa tak ada rumahnya, nanti tunggu orang nak beri hadiah ke dia pada ataupun tidak. Maknanya dia kalau sebagai orang biasa tersaharatlah, tak ada siapa nak beri hadiah.
Tiba-tiba dia jadi pegang satu jawatan, orang beri hadiah pada dia. Terima hadiah itulah satu keraguan. Bila keraguan boleh jadi orang itu memang nak beri hadiah, boleh jadi orang itu nak memang nak rasuah dia. Ini benda yang bahaya berlaku. Harta yang ketiga yang diterima iaitu upah. Upah. Mana seorang hakim setelah daripada dia menang kes dah, setelah dia buat satu kes, dia telah menyelesaikan satu kes, maka ada upah. Mana kita kata lawyer hak menang tu wi upah pada dia, ataupun pihak yang menang tadi wi upah pada dia. Jadi hak tu ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, kalau dia telah diberi gaji oleh kerajaan, tak boleh terima. Tetapi kalau dia buat keputusan tu, tak ada gaji pun sukarela, maka dia boleh terima, sebab itu amal mubah, hijab molek. Mana contoh kita kata dia sebagai tok ngulu lah. Tok ngulu ni dia ada selesai kok kes, sebab setengah kes tu tak kira nak repot boleh malu kok kan. Kes apa kes curi kambing kau ataupun benda tak munasabah lah. Jadi nak repot kau mahkamah, kau hakim tak padan, kau polis muka hak ni anak beranak, kita kata kes anak beranak boleh sesat. Cuma seorang tunggu tu dia dapat menyelesaikan dengan cara yang adil dah. Jadi hak orang yang kita kata hak dia tadi dapat diselamatkan, dia pun nak uwi sesuatu kepada Tok Ngulu tadi setelah dia mengadili kes tadi. Jadi kalau dia tu tak ada gaji daripada kerajaan, dia boleh terima. Kalau ada gaji dah tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Tak boleh tu sebab takut adil lah, takut dia ambil kesempatan pula. Kemudian ini satu lagi, itu dia dapat gaji daripada Baitul Mal, daripada kerajaan. Daripada kerajaan. Boleh ke tak dia makan gaji sebagai hakim? Kita bicara dah baru ni. Seorang tu kalau dia tak ada pitih, dalam keadaan dia berilmu, dia tak ada pitih, tapi dia pandai, dia alim, maka dia pun minta jadi tok qadi. Muka tak ada kerja, dia minta jawatan jadi qadi, boleh ke tidak? Maka hukum dia boleh. Walaupun asalnya minta jadi qadi ni tak boleh. Nabi tak kenal, Nabi tak suka. Tetapi oleh kerana dia tak ada pitih, itulah satu-satunya peluang untuk dia mendapat rezeki, maka dia boleh minta. Jadi bila minta tu ada gaji daripada pihak kerajaan, maka dia boleh terima. Dia boleh terima. Sebab apa? Sebab orang yang jadi hakim ni mana dia kena study juga, kena buat kerja juga, kena dengar habis masa juga, kena buat siasatan juga, dengar daripada dua belah pihak. Maka dia berhak juga untuk mendapat gaji daripada kerja dia, macam juga amil zakat. Macam juga amil zakat. Meskipun dia kaya dah. Meskipun dia kaya, macam amil zakat lah. Amil zakat ni dia kaya kau tidak kaya, kalau dia buat kerja zakat, dia kutip zakat, dia baci zakat, dia mengagihkan zakat, dia tetap mendapat bahagian zakat sebagai asnaf. Tak kira dia kaya setara mana pun, dia berhak dapat. Sebab ia menentukan amil ini mendapat bahagian dia daripada zakat bukan kerana dia miskin, tak, kerja dia. Jadi serupa juga seorang hakim, walaupun dia tidak kaya, walaupun dia sudah kaya, dia berhak mendapat gaji atas kerja dia ni. Itu pak bentuk duit yang diterima ataupun harta yang diterima oleh seorang hakim. Jadi ni atas dia lah. Atas dia lah. Mana orang nak beri pada dia, dia pandai baca. Ni sebagai rasuah ke, ni hadiah ke, ni upah ke, hak mana so. Jadi setara mana dia tu dia boleh jaga.
Kalau rezeki, kalau gaji daripada kerajaan, dah. Kalau hok bersalah tu orang kerajaan, setara mana dia berani? Dia berani nak jaga periuk nasi dia ke ataupun hak orang yang dizalimi. Mana kalau dia orang jujur, mana dia lawa walaupun orang tu orang pengaruh besar dalam kerajaan, walaupun dia menyebabkan akan terjejah rezeki dia, gaji dia, dia lawan. Hak tu sepatutnya hakim. Jadi hakim ni dia kena ada sifat adil, hikmah bijaksana. Atas kebijaksanaan dia ni lah, atas warak dia ni lah, atas dia faham hukum agama ni, dia kena pasti orang hak beri hadiah kepada dia tu, orang bawa harta kepada dia tu dalam bentuk mana. Kemudian hak hadis Nabi ni, orang wak mari Nabi kata bab satu lagi ni, bau majaa fi qabulil hadiyah. Ini bab menerima hadiah. Nabi kata kalau aku diberikan kaki kambing. Kaki ni mana tak ada isi mana? Tak ada isi. Tapi adalah sikit-sikit tu. Kaki bawah tu. Mana aku akan terima juga. Mana di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia bukan kata jenis berkira sangat. Tidak kata buat ketetapan. Siapa dia nak beri hadiah kepada saya, dia kena mesti bernilai lebih sekian harga. Kalau tidak tak sebuilah beri ke orang lain. Tidak. Nabi ni dia tawaduk. Apa jua bentuk hadiah. Apa jua bentuk hadiah yang dihadiahkan kepada dia, Nabi SAW terima. Terima. Sebab itulah dalam hadis Nabi ada disebutkan kalau orang tu orang tawar kau dia minyak wangi, jangan dia tolak. Maknanya orang nak tolong kita ni, setara lah minyak wangi pun kita kena terima juga hadiah. Tapi tidaklah kata bagi rokok. Setengah orang tu mudah kira bagi. Tu bermurah benar. Tu tak pakar tu. Tak boleh buat ukuran tu. Jadi Nabi SAW dia terima hadiah ni. Jadi bapa ada bab ni lepas daripada bab rasuah ni. Mana di sini kita boleh nampak pertama sekali Nabi SAW ni dia terima hadiah walaupun hadiah tu sedikit. Tak ada gapo. Mana sikit lah kaki kambing ni tak. Bukan ada isi mana pun. Jadi Nabi terima. Jadi kalau kata Nabi seorang hakim, dia terima hadiah setara ni, itu tidak menjejaskan. Maknanya kalau orang lain pun terima hadiah setara ni, orang beri kepada hakim hadiah setara ni, maka tak ada siapa pun akan buat atamah. Tokellah seorang hakim ni orang beri, orang beri hadiah. Kita kata orang buat mahri, orang motel, supik rumah dia. Jadi dia pun berubah dah keputusan dia, tak pernah sabar. Maknanya orang tak akan tuduh dia. Orang tidak akan tuduh dia, mana hakim ni tak boleh percaya dah. Dia mudah terima hadiah daripada orang. Jadi naknya hadiah tu kalau sikit tak apa. Tidak siapa menyebabkan orang tohmah dia, tidak menjejaskan dia ni sebagai seorang hakim, maka dia boleh terima. Tak ada masalah. Tapi kalau orang beri ke dia hadiah, kita kata kata Mercedes kau, kata Mercedes model baru sekali, orang hadiah ke dia ada putih. Orang atas mula-mula orang wagi anak koci ni hadiah. Jadi tu berat benar tu. Mana besar benar tu hadiah tu. Jadi hadiah ni bukan semua orang dapat. Kalau kaki kambing, kalau sejabih motor, semua orang akan dapat. Jadi kalau bagi kata jiran, hak depan rumah dia ni hakim. Hakim pun boleh hak depan rumah dia tepi tu cikgu. Dah. Hak kawan ni kerja gapo. Dapat, semua dapat sebab jiran. Jadi setara tu orang tak akan tahu hakim. Orang lain dapat, dia pun dapat juga. Tapi kalau kereta ni boleh kereta sebutir, boleh rumah sebuah, dah. Tak pernah sabar. Itu orang akan kata, orang akan tahu. Mana kita boleh faham di sini, hadiah kalau setara ni tidak menyebabkan tuhmah daripada mana-mana pihak, mana hakim boleh terima. Sebab tak pernah sabar seorang hakim ni dia akan
Berubah fikiran dia tu setelah daripada dia dapat hadiah atau sebelah mana. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Tirmizi buat mari hadis ni lepas daripada bab sebelum ni. Ini mana Imam Tirmizi mengambil kira keadaan Nabi ni. Bab Nabi ni, dia sebagai Rasul, dia sebagai seorang manusia biasa, dia sebagai seorang hakim, dia sebagai seorang panglima tentera, ketua negara, dia sebagai seorang suami, dia sebagai seorang guru. Dia sifat Nabi tu tidak ke dia tu, tasarruf dia tu adalah mengikut kedudukan dia. Jadi sini kalau Nabi terima ni, mana Nabi terima ni sebagai apa? Sebagai seorang hakim ke, sebagai seorang ketua negara ke, ataupun sebagai seorang jiran ke, ataupun sebagai manusia biasa. Jadi hak boleh nampaknya kalau hak Nabi terima sebagai seorang manusia biasa ataupun seorang jiran. Mana jiran dia tu buat mari kaki kambing pada dia. Maknanya seorang hakim ni dia jangan cepat tuduh orang hak nak buat baik pada dia tu. Dia kata ni nak rasuah saya dah ni. Ataupun orang lain tak boleh nak cepat-cepat tuduh hakim ni terima rasuah. Sebab orang wui pada dia tu satu benda yang mana dia terima tu, dia tu sebagai apa? Bukan sebagai hakim, mana sebagai orang biasa lah, sebagai anak beranak, sebagai jiran. Takkanlah tak boleh nak terima. Takkanlah orang tak boleh nak berbudi pada dia. Jadi hak ni melihatkan kepada sifat Nabi sebagai seorang manusia biasa ataupun seorang sahabat, sebagai seorang jiran, sebagai salah seorang ahli keluarga dia. Jadi dia terima benda ni tak ada masalah. Tapi kalau terima benda tu, dia tu terima tu sifat sebagai seorang ketua negara, tu seperti yang kita kata tadi lah, kena tengok hadiah tu banyak mana, besar mana. Tak pernah sabar. Dia orang nak beri rasuah ni dia macam-macam dia kira. Ada seorang tu dia sepelek, dia putar. Jadi dia nak rasuah kawan ni dengan cara orang tak boleh tuduh dia. Dia buat ke mana? Lagu mana dia kata nak kecek pegawai ni, dia pergi rumah dah nak oyak takut kena, jadi rasuah dia putar. Dia tengok anak kawan ni, anak pegawai ni ada kucing. Dia pun kata jual saya lah kucing ni. Dia nak beli kucing ni, kucing anak pegawai tadi dia nak beli. Pegawai dia kata takkan nak jual. Dia kata biarlah kita nak beli, kena. Dia pun ambil kucing tadi, dia pun bayar. Bayar. Bayar tu bukan bayar 20 ya. Bayar 2,000. 20,000. Jumlah yang banyak. Jadi takkanlah seekor kucing tu nilai setara tu. Jadi tu rasuah tu. Walaupun dia pusing, dia kata kita nak beli. Pasal apa dia sebenarnya nak bayar kucing tu. Utar seekor baru menasabah harga 10,000. Takkanlah kucing seekor tu 3,000. Kambing beri hak kelah mahal baru bayar harga 2,000, harga 3,000. Jadi itu maknanya orang ni dia nak rasuah, dia guna macam-macam cara. Jadi kalau orang pegawai tak ada, dia jujur. Dia jujur makna ni rasuah ni tak boleh. Kena atas kelik. Kalau orang tahu bahaya. Itu permainan permainan orang-orang atas. Jadi di sini boleh kita faham mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini sebagai seorang yang tawaduk. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sebagai seorang hakim di sini. Mana Nabi sebagai seorang jiran ataupun seorang sahabat, ia terima apa jua bentuk pemberian. Mana seorang hakim kalau berlaku keadaan lagu ni kepada dia, maknanya anak beranak dia beri hadiah pada dia, dia kena terima lah. Kena terima. Kemudian Nabi kata lagi, kalau aku dijemput untuk makan kaki kambing je, mana aku pergi jugalah. Pergi juga. Mana Nabi ni tidak kata
siasat dulu. Demo tu backwah tu dia sembelih kambing kau tidak. Buat catering kau lagu mana? Dak, jamu laksa kau gula. Kalau laksa kita tak pergi. Kalau buat lagu tu berat. Double standard. Ni apa? Lembu hak sembelih kau, lembu hak segar beli kerak-kerak. Ataupun ni kau daging kotak. Payah lagu tu. Kalau kita tidak makan, kita pergi. Dia maknanya ijabatul dakwah ni tidak kata kita mesti makan dak. Kita kena pergi. Makan tak makan suku, tapi kita kena pergi. Tapi janganlah kita daripada awal kita say mana kita ni payah kira standard sangat. Jadi kalau orang tu jamul asar kita tak pergi. Tu tak kena lah kan. Jadi orang buat walimah ni walaupun lekeh kita kena wajib atas kita kena pergi. Jadi Nabi SAW ni mudah kira. Mudah kira maknanya orang jemput dia walaupun ajak makan kaki kambing kalau tak ada mana isi tu, Nabi SAW tawaduk dia tu pergi juga. Kemudian dalam hadis ni dia ada lafaz qura', mana kaki kambing tu. Ada setengah pensyarah hadis, setengah ulama kata qura' ni bukan makna kaki kambing tapi makna tempat. Qura' mana nama tempat. Bagi dia nama tepat tetapi hak tu tak tepat sebab qura' ni dipakai dengan makna lugawi dia kaki kambing, bukan kata nama khas, nama tepat, tidak. Sebab biasalah kadang-kadang nama tepat ni orang namakan sesuatu tu dengan buah pasir emas, pasir putih, macam-macam jenis pasir, tak? Air lanah, tak? Air merah, air biru kalau di Johor tu. Jadi bukan air tu sendiri, tapi orang buh nama je, sempena nama. Jadi qura' di sini bukan nama tempat tetapi nak kaki kambing. Jadi kalau kata nama tempat di situ itu waham. Ini bab berhubungan lain keras daripada kita ni, daripada seseorang itu diputuskan dengan menang satu kes, laisa lahu ma yuqda lahu bi syai', sesiapa yang diputuskan bagi dia menang kes, maka dia tidak boleh mengambilnya. Mana kalau tu bukan hak dia. Mana orang ni dia menuntut bagi orang dengan buat cerita. Lepas tu dia pasal lah lawyer ni sedap berhujah. Jadi dia menang dalam kes tadi, dia menang tu dia dapat sesuatu yang bukan hak dia. Dia bukan hak dia. Jadi Nabi kata fa inna ma aqta'u lahu qit'atan minan nar, sebenarnya aku ambil api neraka tu aku wi ke dia. Aku ikut dia. Jadi hal ini kalau dalam balaghah dipanggil majaz mursal, bi'tibari ma ya'ulu ilaihi al-amr. Mana majaz mursal dengan i'tibar benda yang akan datang. Mana walaupun dia kata dia boleh tanah lah ni, kata dia berebut tanah dengan satu orang, dia dakwa ni tanah saya, padahal bukan tanah dia pun, lepas tu menang dia. Jadi hak dia ambil tanah tu, Nabi wi kepada dia tu, sebenarnya tu adalah api neraka hak dia ambil. Sebenarnya mana akan jadi api neraka nanti. Cuma ayat dah ni. Cuma ayat ni sebagai api neraka.
Jadi hadis ni usul yang besar ni dalam kehakiman ni, iaitu hakim ni dia buat keputusan mengikut hujah hak mari pada dia. Innakum taqtasimuna ilayya, Nabi kata kamu ni angkat kes pada aku, tak. Aku buat keputusan ni mengikut keterangan yang diberikan oleh masing-masing pihak lah hujah. Wa innama ana bashar, aku ni manusia biasa, mana tak tahu dalam hati kamu. Hak gaib lagu mana? Mana di sini menunjukkan bahawa Nabi SAW tak tahu ilmu gaib. Bukan macam akidah Berelui. Akidah orang Berelui ni Nabi ni tahu belaka ilmu gaib. Jadi Nabi kata aku ni manusia biasa. Maknanya aku buat keputusan mengikut keterangan yang diberikan oleh kamu kepada aku. Hak mana wala'alla ba'dakum, boleh jadi sebahagian daripada kamu ni alhana, pintar berhujah, sedap. Dia susun hujah dia tu munasabah. Jadi aku ikut keterangan ni dah. Sebab seorang hakim ni dia kena ikut hak zahir. Hak dalam hati tu tak tahu gapo. Cerita dalam hati ni makna orang ni benar, orang ni tak benar. Tak boleh buat keputusan aku tu. Tengok dah teropong. Orang ni orang benar. Lawyer ni boleh percaya, lawyer tak boleh percaya. Tak boleh lagu tu. Mana kena tengok hujah masing-masing. Jadi Nabi SAW buat keputusan mengikut zahir. Hak dalam hati tak tahu. Sebab itulah Nabi kata, jadi kadang-kadang hak sedap berhujah tu hak tak betul. Hak betul tu tak pandai berhujah. Nasib kau dia lah. Jadi tak benar dia. Jadi dia tu mazlum. Mana dia naik. Jadi meskipun orang tu benar boleh kau dia sesuatu yang bukan hak dia, akui pada dia tu sebenarnya aku tidak menghalalkan benda yang bukan hak dia. Bukan kata dah benar kamu ni maknanya benar di mahkamah jadi automatik itu harta dia, tidak. Cuma orang panggil benar di mahkamah. Malah jadi hak dia mengikut perintah mahkamah. Tetapi hakikat sebenarnya atas dia lah, atas dia jujur dia. Kalau dia jujur, dia orang yang ada agama, dia taubat pada Allah SWT, dia boleh ngaku mana ni saya salah, saya tipu. Mana di sini seorang hakim dia mengikut keterangan yang sampai kepada dia. Jadi orang yang menang dalam kes mahkamah ni, tak, walaupun itu bukan hak dia, tapi diperintahkan oleh mahkamah sebagai mengikut putusan mahkamah, itulah hak dia, sebenarnya tidak halal bagi dia. Cuma nak suruh jalan hukum tu adil, nak suruh stabil undang-undang di mahkamah ni apa semua ni, dia kena pakai hak zahir. Kena pakai hak zahir. Nabi pun lagu ni juga. Cuma Nabi peringatlah, maknanya menang ni atas dunia je, akhirat ada lagi kehidupan. Mana siapa-siapa hak ambil hak saudara dia, dah. Nabi kata saudara dia. Tidak kata si fulan. Mana hak dia wak naya tu sebenarnya saudara dia sendiri, macam adik-beradik dia. Walaupun tidak waris pun. Tapi Nabi buat gambaran, maknanya kena sial lah. Kamu tahu dah kamu ni tidak betul, tapi apa-apanya kamu nak tipu. Walaupun kamu menang, dah. Keputusan mahkamah menyembahi pihak kamu, tapi kamu kena ingat, kalau hakim beri kepada kamu tu api neraka, ada lagi pengadilan di akhirat. Walaupun menang di dunia, tapi di akhirat tak selamat. Walaupun kalah di dunia, tapi akhirat ada dapat keadilan. Sebab itulah ada, kita kata Maliki Yaumiddin tu, Allah Ta'ala penguasa, yang menguasai hari pembalasan. Hak mana tidak diadili, hak mana dizalimi atas dunia, dia akan dapat keadilan di akhirat. Maksudnya itu janji rahmat Allah Ta'ala. Fala ya'khudh minhu syai'a. Nabi beri peringatan, jangan ambil. Maknanya kalau kamu takut pada akhirat, takut pada api neraka, jangan ambil. Jangan berani ambil. Jadi di sini kita boleh nampaknya, mana hakim tu sendiri kena waras. Mana dia kena mikir nengung lama, nak buat keputusan. Jangan nampak satu pihak ni sedap berhujah jadi kata ni menang. Mana kena teliti molek.
Sebab itulah Nabi kata boleh jadi di antara kamu ni pintar berhujah. Mana kemah dia orang mari tu. Orang mari bukti. Hak ahli hak sebenar ni tak mampu orang mari bukti. Sikit je. Kawan ni banyak bukti. Sedap li dia. Sedap li dia kan. Tak ada apalah. Kemudian ahli hak apa? Hak nak mempertahankan hak dia pun dia kena bijak. Ambil lawyer, ambil peguam dia tu, hak boleh membela dia tu. Mana dia kena telitilah ambil. Kalau dia betul-betul nak jaga hak dia. Begitu juga orang yang menuntut sesuatu yang bukan hak dia ni, dia kena ingat. Mana hak dia ambil tu tidak halal. Itu satu kezaliman, dosa pada dia. Bila dosa kepada dia, mana tidak dosa atas qadi, atas hakim. Kita kata orang ni menafikan, orang ni ngaku bukan hak dia. Dia ngaku bahawa hak ni orang tu mendakwa sesuatu yang bukan hak dia. Lepas tu dia menang di mahkamah. Jadi hakim buat keputusan menang pada dia. Mana orang ni tipu. Tapi hakim memenangkan dia. Apakah hakim tu dosa? Tidak dosa hakim. Sebab dia berusaha dah. Sebab seperti hadis ni lah, iza syahadal hakim fa akhta'a. Bila hakim tu buat keputusan, dia salah lagu ni lah. Dia salah dalam memberikan keadilan bukan kepada orang sepatut dia. Cuma dia jaga dah. Jadi dosa tu bukan atas dia, bukan atas dia, tetapi dosa tu dosa orang hak menuntut bukan hak dia, itulah dosa. Kepada hakim tidak dosa. Jadi hadis ni setidak-tidaknya dia menjadi tasliyah kepada hakim. Kepada hakim. Mana hakim ni tak boleh kata kita ni dosa ni selama takut-takut orang hak kita beri menang dia tu bukan hak dia. Hak kalah kes, hak kita adili ni dah, hak kalah kita sebenar itulah hak dia. Mana hakim tak perlu bimbang. Itu bukan dosa dia. Dosa tu atas orang yang buat tu hak bukan hak dia. Dosa atas orang yang menafikan hak orang lain. Jadi hakim ni walaupun dia tersalah tak dosa pada dia. Ini tasliyah pada dia. Sebab Nabi pun sebut. Mana Nabi pun benda ni boleh jadi Nabi kena juga ni. Terkena juga. Sebagai seorang manusia biasa, yang mana diperintahkan menghukum ke atas dasar keterangan, tak boleh ditersalah. Jadi hak salah tu tidak dosa. Tidak dosa kepada hakim. Jadi dosa tu ditanggung kepada orang yang menuntut bukan hak dia. Sebab itulah Imam Bukhari hadis ni dia buat terjematul bab dalam Kitabul Mazalim, babu ismu man khasama fi batil wa huwa ya'lamu. Ini bab dosa orang yang berbantah pada benda yang batil, benda bukan hak dia. Dalam keadaan dia tahu. Maknanya dosa tu, mana Imam Bukhari nak kata dosa tu bukan dosa hakim, tetapi dosa orang yang balah menuntut kes atas benda yang bukan hak dia, benda orang lain, dalam keadaan dia tahu. Tu dosa dia. Kemudian bab berikut tu bab bayinah, bab keterangan, bab sumpah. Tu sebenarnya tu dalam bab syahadat, bab kesaksian. Itu tu insya-Allah kita akan sambung lepas raya lah. Lepas raya dah Syati. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.